Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa bil khusus ila ruhil imam al-hafiz Syamsuddin Asy-Syami wa ila ruhil imam Najmuddin Al-Ghaiti wa ila ruhil imam Abil Barakat Ad-Dardir wa ila ruhil imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani wa ila ruhil Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahumullahu ta'ala syai'un lillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah al khairu kulluhu biyadillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fadil Abang Azhari, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, para pelajar yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, insya-Allah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan kitab Al-Anwarul Bahiyah, periwayatan lengkap peristiwa Isra' dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka pada muka surat yang ke-7 Romawi, itu yang dalil Al-Quran tentang peristiwa Isra'. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini yang perlu kita garis bawah adalah khususiyat yang Allah khususkan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada nabi lain yang dianugerahkan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi kalau dulu tu di kampung ni periwayatan Isra' dan Mi'raj ini 3 hari 3 malam, 3 ekor lembu Abang Azhari dululah. Sekarang kita akan cuba buat untuk dalam waktu sehari ini. Kita akan hurai mana yang perlu dihurai, mana yang ringan yang boleh faham dah, kita tak hurai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati di sekelilingnya, agar kami tunjukkan kepadanya daripada beberapa tanda dan bukti kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Isra' berjalan atau dijalankan pada waktu malam, sedangkan Mi'raj Nabi naik ke atas. Jadi Nabi dijalankan pada 27 Rejab 2 tahun sebelum hijrah, bertepatan pada malam Isnin. Kemudian Nabi sampai pada satu tempat yang hanya Allah dan Rasulnya saja yang tahu, dan Nabi melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala Nabi sendiri, bila kaifin walan hisarin, tanpa cara. Macam mana Allah, macam mana tak ada. Dan Nabi melihat dengan mata kepala Nabi sendiri. Jadi kalau bukan kalau bukan sebab kita percaya pada kudrah dan iradah Allah, mungkin kita akan menolak peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Tapi sebab kita percaya Allah berkuasa atas apa saja. Dan juga
Akal kita ni tak mampu nak faham peristiwa Isra' dan Mi'raj ni. Tak mampu nak faham. Tapi bukan bermakna peristiwa tu tak betul. Peristiwa tu betul, benar. Cuma akal kita tak mampu memahami peristiwa tersebut. Cerita atas pada ni, sedangkan kita tak mampu macam tu. Contoh mudah. Syekh Fahmi ada buat perumpamaan. Contoh mudah, ibarat macam timbangan. Timbangan ada timbang untuk mah. Ada timbang untuk beras, gula. Ada timbang untuk lori. Timbang untuk emas setakat sekilo banyak tu. 100 gram, 500 gram yang tu boleh lah. Timbang lori atas tu, rosak benda tu. Bukan makna timbangan ini tak bekerja, tak berjalan. Tak, berjalan. Macam tu juga timbang lori. Timbang lori ada kan, kita timbang lori tu. Kita letak 1 gram tu lah. Jadi ya? Tak jadi. Maknanya timbang tu rosak? Tak. Bukan rosak, tapi dia tak sesuai pada tempat dia. Akal kita tak mampu nak faham peristiwa Isra' dan Mi'raj, tetapi disebabkan kita percaya pada kudrah dan iradah Allah. Kita tahu Allah berkuasa atas apa sahaja, Allah mampu membuat apa sahaja, jadi kita percaya. Itu Isra' dan Mi'raj. Baik. Kita masuk pada, kita terus masuklah dalil tu, kita boleh baca periwayatan lengkap peristiwa Isra' dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Syekh Fahmi Zamzam, pengalaman beliau, sepanjang pengalaman beliau, tidak ada kitab yang paling lengkap membahas tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj melebihi kitab Al-Anwarul Bahiyah yang ada di tangan kita sekarang ni. Ini yang paling lengkap. Beliau cerita bahawa Abu Ya Maliki menghimpunkan kitab Al-Anwarul Bahiyah ini dari lebih kurang 25 kitab yang membicarakan tentang Isra' dan Mi'raj. Dari 25 buah kitab, ambil-ambil jadi kitab ini. Jadi terutamanya dari 3 kitab. Yang Jawi adalah diterangkan awal tu. Kitab Al-Ayatul Azimah Al-Bahirah, daripada kitab karya Al-Imam Al-Hafiz Syamsiddin Asy-Syami. Yang kedua daripada Al-Ibtihaj fil Kalam 'ala Al-Isra' wal Mi'raj, yang tulis oleh Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Yang ketiga daripada Hasyiah 'ala Al-Ibtihaj fil Kalam 'ala Al-Isra' wal Mi'raj, yang ditulis Al-Imam Ad-Dardir. Ini 3 kitab yang paling utama yang menjadi rujukan Abu Ya Maliki di dalam menyusun kitab Al-Anwarul Bahiyah ini. Baik. Saya baca dulu, saya lagi Abang Sidik baca. Fakhrul, mana Fakhrul? Nanti Fakhrul, kalau Abang Sidik tak larat, Fakhrul sambung dah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Nabi didatangi malaikat Jibril alaihi salam dan baginda dibedah. Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hijr 'inda al-bait muttaji'an baina rajulain idh atahu Jibril wa Mika'il wa ma'ahuma malakun akhar fahtamaluhu hatta ja'u bihi Zamzama fastalqawhu ala dhahrihi fatawallahu minhum Jibril. Sila terjemah. Kala baginda Nabi SAW berada di Hijr Ismail di sisi Baitullah. Baginda sedang berbaring ditemani 2 orang lelaki, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Tiba-tiba baginda Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril AS dan malaikat Jibril dan malaikat Mikail AS, serta seorang lagi malaikat Israfil AS. Setelah itu mereka membawa baginda Nabi SAW pergi ke telaga Zamzam. Mereka membaringkan baginda Nabi SAW dan malaikat Jibril bertindak sebagai pengendali utama dalam melaksanakan satu tugas besar kepada baginda Nabi pada malam tersebut. Baik.
awal kejadian Isra' dan Mi'raj pada malam Isnin 27 Rejab, 2 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nabi sedang tidur di Hijir Ismail di tepi Baitullah. Hijir Ismail ini adalah bahagian daripada Kaabah. Jadi kalau kita nak solat dalam Kaabah, kita tak perlu tunggu sampai pintu Kaabah dibuka. Kita solat dalam kawasan Hijir tu. Kalau orang haji tawaf tu, dia tak boleh lintas di kawasan Hijir tu. Dia kena pusing Kaabah. Kalau orang haji, orang tawaf. Jadi di sini juga ada satu, boleh diambil satu kesimpulan, tidur dalam masjid adalah hukumnya boleh. Sebab Nabi tidur. Jadi kalau masjid itu sebenarnya orang yang musafir datang ke masjid, kita jangan keras-keras sangat. Jangan sampai mereka kata, malah kami nak pergi masjid. Payah, nak tidur tak boleh. Nak rehat pun tak boleh. Kena hambat. Jangan sampai mereka rasa duduk di RNR tu lebih sedap daripada duduk rehat di masjid. Padahal orang musafir. Nabi SAW banyak sahabat yang tidur dalam masjid. Nabi tak larang. Kalau benda tu mungkar ataupun maksiat, Nabi pasti larang. Tapi Nabi tak larang. Maknanya dibolehkan. Bahkan Nabi sendiri buat. Ini Nabi sedang berbaring tidur di Hijir Ismail. Baik, terus. وفي رواية فرج سقف بيتي فنزل جبريل فشق من ثغرة نحره إلى أسفل بطنه ثم قال جبريل لميكائيل ائتني بطست من ماء زمزم كيما أطهر قلبه وأشرح صدره فاستخرج قلبه فغسله 3 مرات ونزع ما كان به من أذى واختلف إليه ميكائيل ب3 طاسات من ماء زمزم. Dalam satu riwayat disebutkan telah terbelah atap bumbung rumahku, yakni rumah sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih terkenal dengan kunyahnya, iaitu Ummu Hani binti Abi Talib. Lalu turun malaikat Jibril AS, kemudian Jibril membedah bahagian depan badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lubang leher sehinggalah ke bawah perutnya. Ini dari lubang leher bawah tengkok kita ni sampai ke pusat, belah di situ. Terus kemudian Jibril berkata kepada malaikat Mikail, bawalah kepadaku setalam air Zam-Zam supaya aku dapat membersihkan hatinya dan melapangkan dadanya. Lalu dikeluarkanlah hati Nabi dan dibersihkan sebanyak 3 kali. Dibuang segala tempat bersarangnya penyakit hati yang biasa ada dalam diri manusia. Maka berulang aliklah malaikat Mikail kepada Jibril dengan membawa 3 talam yang berisi air Zam-Zam. Baik. Nabi Muhammad pernah dibelah dada sebanyak 2 kali. Yang pertama pada waktu dalam jagaan Sayyidatina Halimah. Yang kita pernah bahas dalam daurah Syama'il dulu. Yang kedua sebelum Nabi Isra' dan Mi'raj ni. Sebelum Nabi Isra' dan Mi'raj ini dibelah dada Nabi SAW. Bukan bermakna dalam diri Nabi ini ada kotor, ada salah, bukan. Disebut oleh Al-Imam Al-Habsyi dalam Maulid Al-Habsyi, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adhan walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Malaikat bukanlah mengeluarkan, membersihkan dada Nabi daripada penyakit-penyakit kotor-kotor, bukan. Tetapi mereka menambahkan dada Nabi yang suci tadi, ditambah lagi jadi suci. Kita pun macam tu lah. Kita nak solat diperintahkan bersihkan daripada najis apa semua. Jadi amalan kita ni, tak mau amalan kita ditolak, kita nak amalan kita diterima. Antara lain juga adalah kita membersihkan diri kita daripada penyakit-penyakit hati. Sum'ah, takabbur, sombong, apalagi hasad dan lain-lain. As-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu adalah mi'raj orang yang beriman. Jadi dalam sejarah Islam, ulama yang paling hebat, paling pakar dalam masalah
tazkiyatun nafs, penyucian diri, adalah Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ini paling pakar. Kita baca kitab Bidayatul Hidayah, kitab Ihya, itu menceritakan tentang penyucian hati. Ini Imam Al-Ghazali memang pakar dalam bab ini. Bayangkan ada penyakit hati, orang yang ada penyakit hati, makhluk Allah yang ada penyakit hati, duduk dalam syurga pun Allah usir daripada syurga. Sebab apa? Dia ada penyakit hati. Dalam hadis disebutkan, la yadkhulul jannah, tidak masuk syurga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, orang yang di dalam hatinya ada mithqalu dzarratin, sebesar zarrah. Zarrah ni atom, sebesar zarrah tu saja sombong dalam diri dia, dia tidak layak masuk dalam syurga. Iblis duduk dalam syurga pun Allah keluarkan sebab ada rasa sombong. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api, engkau ciptakan Adam daripada tanah. Aku lebih baik, aku lebih hebat daripada Adam. Keluar dia daripada, diusir dia daripada syurga. Jadi Nabi, ini proses kita tengok macam mana nak berjumpa dengan Allah yang dah suci macam Nabi pun, ditambah lagi tuhran ala tuhrin, suci di atas suci, apalagi kita. Terus ثم أوتي بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدره وأملأه حلما وعلما ويقينا وإسلاما ثم أطبقه ثم ختم بين كتفيه بخاتم النبوة. Kemudian didatangkan dengan satu talam daripada emas yang penuh berisikan hikmah dan iman. Lalu dimasukkan hikmah dan iman itu di dalam dada baginda Nabi SAW, dan dipenuhi dada Nabi dengan pekerti pengasih ilmu, yakin dan Islam. Kemudian ditutup kembali dadanya yang dibelah itu sambil diberikan tanda dengan cop khatamun nubuwah di belakang jasad baginda Nabi SAW, iaitu di antara dua belikatnya, antara dua bau. Jadi tanda kenabian ini macam-macam ulama, macam-macam sahabat yang riwayat. Ada yang kata macam sya'aratun mujtami'atun, macam gumpalan rambut. Ada yang kata mithlu zirril hajalah, seperti apa tu, butang khemah. Ada yang kata seperti telur burung puyuh, besar dia sebesar telur burung puyuh. Ada yang kata macam tai lalat tapi warna kemerahan dan wanginya lebih harum daripada kasturi. Jadi arah di antara dua bahu Nabi, tapi arah ke arah kiri sedikit. Kalau Nabi-Nabi yang lain di tangan kanan, tanda kenabian mereka. Kalau untuk Nabi Muhammad di belakang. Kita dah pernah bahas dulu, antara mukjizat Nabi adalah orang yang tak pernah mengaji, tak pernah kenal Nabi, ketika dia melihat wajah Nabi, dia akan kata, ini adalah wajah orang yang bercakap benar, ini bukan wajah pendusta. Dia tengok Nabi terus percaya pada Nabi. Itu antara mukjizat yang Allah berikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bajuri ada sebut dalam kitab Syarah Syama'il Al-Mawahib Al-Laduniyah, dia ada sebut, siapa yang ada antara dua bahu dia ada tai lalat dan ada bulu di tai lalat tu di belakang ni, dia akan diuji dengan macam-macam ujian lah, dan dia akan mati diracun. Saya cek abang, belakang saya alhamdulillah tak ada abang. Jadi siapa ada tu, bukan makna ni mujarrabat, benda ni benda pengalaman para ulama. Macam baru-baru ni kita dengarkan satu rejab tulis inna hadza la rizquna ma lahu min nafa, tulis atas kertas, lipat, letak dalam dompet. Insya-Allah sepanjang tahun rezeki kita akan selalu ada. Ini daripada Habib Salim Asy-Syatiri. Daripada Maimun Zubair pula, dia kata sepanjang bulan 4, bulan April, pastikan sepanjang bulan April duit dalam dompet kita selalu ada. Kalau sepanjang bulan 4 tu duit kita lancar dalam dompet kita tu ada selalu, insya-Allah sepanjang tahun tu duit kita akan selalu ada. Maimun kata kalau cari dalam hadis tak jumpa, takkan Nabi nak sebut bulan April, tak jumpa. Tapi ini boleh dibuat mujarrabat. Kita buat petua, buat petua.
Baik. Terus Nabi SAW menaiki Burak. Keistimewaan Burak. Dulunya kenderaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Summa utiya bil buraqi musrajan muljaman wa huwa dabatun abyad tawilun fawqa al-himari wa duna al-baghli yada'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi muttarib al-udhunayn idza ata 'ala jabalin irtafa'at rijlahu wa idza habata irtafa'at yadahu. Kemudian dibawa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor burak yang disiapkan dengan pelana dan tali kendali di kepalanya. Burak adalah seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keldai dan kecil sedikit dari baghal, iaitu binatang kacukan antara kuda dan keldai. Baghal ni binatang kacukan antara kuda dan keledai. Dia kahwin, dapat kuda dan keldai kahwin, dapat anak, nama dia baghal. Dia lebih besar daripada keldai, lebih kecil daripada kuda. Jalan dia lambat macam keldai, tapi badan dia tu berotot lagi lah macam kuda. Baik. Jadi burak, haiwan yang berwarna putih, lebih besar dari keldai dan kecil sedikit dari baghal. Burak didatangkan daripada syurga. Terus ia mampu meletakkan kaki depannya sejauh yang dapat dilihat oleh matanya. Sentiasa bergerak-gerak dua telinganya. Dua kaki belakangnya akan memanjang kalau ia mendaki gunung. Dua kaki depannya pula akan memanjang apabila turun dari gunung. Terus. Lahu janahani fi fakhidhayhi yahfizu bihima rijlayhi fastas'aba alayhi. فوضع جبريل يده على معرفته ثم قال ألا تستحي يا براق فوالله ما ركبك خلق أكرم على الله منه. Ia mempunyai dua sayap di kedua-dua pahanya yang dapat menguatkan pergerakan kedua-dua kakinya dengan sayap tersebut. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi suka untuk mengendarai burak yang berjalan ke sana kemari menunjukkan kebolehannya di hadapan Nabi dan Jibril. Baik, burak jalan ke sana kemari itu maksud burak nak menunjuk kebolehan dia. Dia nak tunjuk pada Nabi bahawa aku dah siap untuk membawa Nabi SAW. Macam kereta tu kita perangat enjin. Burak tu dia semangat. Dia rindu dengan Nabi. Jadi dia buat macam tu sampai Nabi susah nak naik. Jadi bergerak-bergerak tu Nabi jadi semakin susah. Nak menunggang burak ni lah. Nak naik atas dia tu lagi susah. Terus lalu Jibril memegang kepala burak dengan tangannya seraya berkata, wahai burak, tidakkah engkau malu memperagakan kebolehanmu itu? Tahukah kamu bahawa demi Allah tidak ada seorang makhluk pun yang menunggangmu yang lebih hebat dan lebih mulia di sisi Allah daripadanya, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata malaikat Jibril, dia pegang kepala burak, lepas burak gerak-gerak tu, pegang kepala burak, wahai burak, tidak malukah engkau? Sesungguhnya tidak ada orang yang pernah naik di belakangmu yang lebih mulia daripada orang yang akan naik ini. Inilah orang yang paling mulia yang pernah naik di atas belakang engkau. Sebelum itu pun ada beberapa nabi yang pernah naik burak. Kita tengok selepas ni. Terus فاستحيا حتى ارفض عرقا وقر حتى ركبها وكانت الأنبياء تركبها قبله. وقال سعيد بن المسيب وغيره وهي دابة إبراهيم. سعيد ابن المسيب. وقال سعيد بن المسيب وغيره وهي دابة إبراهيم التي كان يركب عليها للبيت الحرام. Burak pun diam setelah ditegur begitu sampai mengalir peluh di badannya lantaran merasa malu dengan sikapnya yang kurang sopan itu. Setelah burak tenang, maka dapatlah dengan mudah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menaikinya, dan burak ini juga menjadi kenderaan para nabi sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullah dan selainnya menyebutkan bahawa burak itu adalah kenderaan Nabi Ibrahim alaihissalam
yang baginda mengenderainya ketika berangkat dari Palestin menuju Baitullah di kota Mekah setiap kali berkunjung melihat isterinya Siti Hajar dan putera kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Baik, Sa'id bin Musayyib ini, kalau untuk catatan kita, dia adalah Sayyidut Tabi'in. Bukan sahabat Nabi ya, Nabi Tabi'in, ketua Tabi'in. Jadi selepas malaikat Jibril tegur Buraq, terus Buraq tadi dia diam, berpeluh dia. Berpeluh Buraq tadi dia diam, sehingga Nabi pun dapat naik ke atas Buraq. Dan juga kata Imam Sa'id bin Musayyib, Buraq ini adalah kenderaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang baginda kenderainya ketika berangkat dari Palestin menuju Baitullah di kota Mekah. Jarak Palestin dan Mekah sekitar 1,800 kilo. Lebih kurang macam itulah, 1,800 kilo. Jadi Nabi Ibrahim bermimpi, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Jadi aku meletakkan anakku di satu lembah yang tidak ada tanaman, di dekat dengan rumah engkau yang diharamkan, maksudnya Baitullahil Haram. Mimpi para nabi itu wahyu daripada Allah. Nabi Ibrahim pun sampaikan pada Siti Hajar. Siti Hajar tanya, apakah ini perintah daripada Allah? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ai na'am, ya, perintah daripada Allah. Siti Hajar pun kata, idzan la yudayyi'una Allah, kalau macam itu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ditinggallah di tempat tersebut. Jadilah apa, lari 7 kali apa semua tu, yang menjadi asal muasal diwajibkan sa'i. Kemudian dalam duk tengah jauh tu pula Nabi Ismail ulang alik itu, Nabi Ibrahim ulang alik nak tengok Siti Hajar dan Nabi Ismail tu naik Buraq. Mimpi pula ni, kalau cerita pasal Nabi Ibrahim, sekali jumpa Nabi Musa, cerita pasal Nabi Musa pula tak habis hari ni. Kita sikit-sikit saja. Jadi kata Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi di dalam tidurku bahawa aku menyembelih engkau. Bagaimana menurut engkau? Kata Nabi Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepada engkau. Sembelih. Jadi mimpi Nabi adalah benar. Sembelih. Memang letak betul pisau tu di tengkok. Memang Nabi Ibrahim pun tak tahu kalau akan ditukar dengan kibash. Tak tahu. Potong, Allah tukar dengan kibash. Baik. Sebab itulah Nabi Ibrahim dan ahli keluarga Nabi disebutkan di dalam salat tahiyat akhir tu, yang selawat Ibrahimiyah. Nabi Ibrahim dan ahli keluarga Nabi juga disebutkan. Sebab apa? Ini adalah keluarga contoh, keluarga teladan untuk kita semua. Ikut perintah Allah. Baik, terus fantalaqa bihi Jibril wa huwa an yaminihi wa Mikail an yasarihi wa 'inda ibn Sa'd wa kana al-akhidhu bi rikabihi Jibril wa bi zimamil buraqi wa Mikail. Maka berangkatlah malaikat Jibril membawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan buraq itu. Jibril alaihissalam berada di sebelah kanan Nabi, Mikail berada di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Sa'ad menyebutkan bahawa yang mengawasi bahagian tempat pijak kaki Nabi itu adalah malaikat Jibril, sedang yang mengontrol tali kendali buraq itu ialah malaikat Mikail. Baik. Sekarang kita akan masuk pada 4 persinggahan Nabi. Nabi berhenti di 4 tempat sebelum Nabi sampai ke Baitul Maqdis. Jadi macam mana orang yang tak percaya dengan Isra' dan Mi'raj? Ada beberapa sebab. Yang pertama, mereka kurang membaca. Kalau mereka membaca, dulu zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman tanya, apakah di antara kamu yang dapat membawa singgasana Balqis ke depan aku? Ratu Balqis di Yaman.
Nabi Sulaiman di Palestin, boleh dapat bawa ke depan aku. Ada waqala ifritum minal jin, daripada kalangan jin. Dia kata aku boleh membawa sebelum tuanku bangun dari tempat duduk tuanku. Nak bangun macam ni, singgahsana tu dah ada depan dah. Nabi Sulaiman tanya, ada lagi tak? Hak lagi laju. Ada seorang yang dia tahu satu nama Allah, kalau disebutkan segala hajatnya pasti dikabulkan. Aku boleh mendatangkan sebelum mata tuanku berkedip. Datang. Jadi kalau mereka baca, dulu pernah ada dah benda macam tu. Macam mana mereka tak boleh percaya dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj? Yang kedua, Nabi Muhammad itu dijalankan, dibawa. Bukan Nabi Muhammad pergi sendiri, dibawa. Ya kan? Dibawa. Naik atas burak, malaikat Jibril, malaikat Mikail yang tuntun. Baik. Dan juga yang ketiga, sebab orang-orang musyrikin mereka tidak faham dengan ilmu sains. Macam mana kecepatan, waktu tu tak ada lagi kapal terbang lah. Kapal terbang cepat dia berapa? Lebih kurang 1000 km per jam. Kalau cahaya, kecepatannya berapa? 300,000 km per saat, per detik. 300,000. Nabi Muhammad daripada cahaya. Malaikat, pertama malaikat daripada cahaya. Nabi Muhammad Allah ciptakan daripada cahaya. Kemudian apa lagi? Burak, yakadul barku, juga daripada cahaya. Jalan cepat, kecepatan cahaya. Yang menariknya, apa yang Nabi sepanjang perjalanan dengan kelajuan selaju tu, sejauh mata memandang, sejauh itulah kaki burak melangkah. Nabi Muhammad dapat tengok semua kanan kiri apa semua dengan jelas, dan dapat bercakap dengan malaikat Jibril yang ada di sebelah Nabi. Bercakap, dengar dengan jelas apa yang Nabi tengok, semua Nabi boleh cerita balik. Ini satu peristiwa yang cukup luar biasa. Ini mukjizat Nabi yang kedua selepas Al-Quran. Yang pertama paling hebat Al-Quran, dan masih ada sampai sekarang. Bahkan dicabar, siapa yang boleh untuk membuat satu ayat untuk melawan Al-Quran, tak ada yang mampu. Tapi yang kedua, mukjizat yang kedua adalah mukjizat Isra' dan Mi'raj. Baik, sekarang kita masuk pada 4 persinggahan Nabi SAW. Persinggahan pertama, kota Madinah Taibah. فساروا حتى بلغوا أرضا ذات نخل فقال له جبريل انزل فصلها هنا ففعل ثم ركب فقال له جبريل أتدري أين صليت فقال لا قال صليت بطيبة وإليه المهاجرة. Maka mereka pun berangkatlah menuju tempat-tempat yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah mereka sampai di suatu tempat yang banyak ditanam pohon kurma. Jibril memerintahkan Nabi turun di situ. Jibril berkata, turunlah engkau dan sembahyanglah di sini. Nabi mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya, iaitu dengan senang hati, kemudian menaiki semula burak. Jibril pun bertanya kepada Nabi, tahukah di mana engkau sembahyang tadi? Nabi berkata, saya tidak tahu. Jibril berkata, kamu telah sembahyang di kota Taibah, iaitu di Madinah, dan di sana nanti akan menjadi tempat hijrahmu dan tanah perkuburanmu. Baik. Terima kasih. Baik. Tempat singgah pertama, tempat Nabi berhijrah, iaitu kota Madinah Al-Munawwarah. Awalnya Madinah nama dia Yathrib. Selepas Nabi hijrah dinamakan dengan Madinatul Munawwarah, kota Madinah yang bercahaya, atau Madinatul Rasul. Nama manja dia Taibah ataupun Tabah. Baik, Nabi sampai di satu tempat tu. Nabi tengok kota Madinah penuh dengan pokok-pokok. Pokok-pokok kurma. Memang kurma yang paling sedap ni kurma Madinah. Ajwa-ajwa Madinah apa semua. Paling sedap Madinah. Sebab apa? Madinah cuacanya lebih panas daripada Mekah. Semakin panas, semakin manis kurma dia. Macam kita lah, semakin panas cuaca, buah tembikai itu semakin manis.
Kalau musim hujan, tawar. Semakin tawar. Ada macam tu. Dan Nabi sampai di kota Madinah, Nabi turun, Nabi solat. Ada pertanyaan. Ada yang tanya. Dulu ada yang tanya. Macam mana Ustaz? Nabi hijrah, kemudian Nabi berhenti. Nabi sampai di tempat Nabi hijrah. Nabi sampai di tempat yang kedua, ketiga, keempat, semua Nabi turun solat. Macam mana cara Nabi solat? Kan solat baru disyariatkan selepas Nabi berjumpa dengan Allah. Yang tu kan masih perjalanan, tak jumpa lagi. Macam mana cara dia? Jadi Nabi solat, Nabi turun, Nabi solat 2 rakaat dengan mengikut kaifiyah millatu Ibrahim, cara agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab tu Nabi Ibrahim dikenal dengan Abul Anbiya. Jadi ikut cara Nabi Ibrahim, solat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, macam tu, 2 rakaat, 2 rakaat. Yang maksudnya kefarduan solat adalah solat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Yang lain adalah solat 2 rakaat. Ini disyariatkan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Nabi waktu ibadah Nabi di dalam Gua Hira. Nabi solat. Solat macam itulah, 2 rakaat, salam. 2 rakaat, salam. Macam tu. Baik, terus. Persinggahan kedua, kota Madian. Di pohon itu Nabi Musa AS pernah berteduh. فانطلق البراق يهوي به يضع حافره حيث أدرك طرفه فقال له جبريل انزل فصل ها هنا ففعل ثم ركب فقال له جبريل أتدري أين صليت؟ قال لا. قال صليت بمدين عند شجرة موسى. Maka bergeraklah burak dengan pantas sekali sejauh mana matanya dapat melihat. Maka di tempat itulah kaki depannya berlabuh. Sehinggalah mereka sampai di satu tempat. Lalu Jibril berkata kepada Nabi SAW, turunlah engkau di sini pula dan kerjakanlah sembahyang. Maka Nabi SAW pun melakukan perintah Jibril AS, kemudian menaiki semula burak. Jibril AS berkata kepada Nabi SAW, tahukah di mana engkau bersembahyang tadi? Nabi SAW menjawab, saya tidak tahu wahai Jibril. Jibril AS berkata, engkau telah sembahyang di kota Madian berdekatan dengan sebatang pohon yang pernah berteduh oleh Nabi Musa AS di bawahnya, iaitu ketika dia lari meninggalkan negeri Mesir. Pada waktu tu Nabi Musa masih lagi seorang pemuda, belum lagi diangkat menjadi Rasul. Jadi Nabi Musa tanpa sengaja pukul seorang Qibti mati tu. Kita tak pernah dengar lagi orang tumbuk orang mati tu. McGregor tumbuk orang tak mati kan. Khabib tumbuk dia pun dia tak mati pun. Tak pernah dengar lagi lah. Tapi ini Nabi Musa tanpa sengaja pukul orang mati. Nabi Musa lari sampai di kota Madian. Nabi Musa berteduh di bawah satu pokok. Pokok itulah yang Nabi Muhammad berhenti dan Nabi Muhammad solat 2 rakaat di situ. Kisah dia panjang ini. Kemudian Nabi Musa nampak ada 2 orang perempuan nak bagi makan. Ini 2 orang ni adalah anak kepada Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam. Jadi dia angkat tudung tu, batu tu yang tutup telaga tadi tu, 10 orang angkat lepas. Bagi-bagi lepas tu dia tutup balik. Jadi anak Nabi Shu'aib ni 2 orang saja, perempuan pula tu. Nabi Musa tolong. Jadi yang batu tu untuk 10 orang angkat, Nabi Musa bahasa kita ni kuih guna kaki. Terbuka tudung tadi. Itu kuatnya Nabi Musa AS. Lengan dia besar, Kalau pakai baju 2 lapis itu tembus. Bulu roma dia, tembus apa lagi bulu roma dia tu. Tembus. Dan ni kuatnya Nabi Musa AS. Tidur darah tidur Nabi Musa ada tepi tu, dia tampak habis satu. Tidur lagi. Kita panggil Nabi Musa mai. Baik. Jadi panjang kisah Nabi Musa ini disebutkan di dalam surah Al-Qasas. Nabi Musa angkat seorang diri, akhirnya 2 orang anak Nabi Shu'aib ini boleh bagi makan dengan cepat, balik. Nabi Shu'aib bertanya, kenapa hari ini balik cepat? Dia kata ada seorang pemuda macam ni. Dia kuat, dia tolong kami. Nabi Shu'aib hantar anak dia seorang untuk panggil Nabi Musa AS. Dan akhirnya panjang ceritanya, Nabi Shu'aib menikahkan
yang inilah anak dia yang perempuan ni dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ni cukup sabar. Nabi Musa adalah nabi antara nabi yang cukup sabar. Ada lebih dari 40 kebiadaban yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel terhadap Nabi Musa. Lebih dari 40. Jadi suatu hari Nabi Muhammad ada seorang, Nabi Muhammad tengah bagi harta rampasan perang ghanimah bagi pada sahabat. Ada seorang lagi seorang sahabat ni dia dia kata dekat Nabi, kerja-kerja bagi harta ni bukan kerja dapat pahala ni. Dia kata macam tu. Berubah muka Nabi. Nabi kata, semoga Allah merahmati saudaraku Musa kerana dia diuji dengan yang lebih daripada aku ni. Jadi setakat aku baru kena sikit tu, kata Nabi. Nabi Musa, fadkhulul baba sujada. Nampak pintu Baitul Maqdis. Nabi Musa kata, masuklah pintu Baitul Maqdis ini dalam keadaan sujud kepada Allah. Mereka masuk daripada bontot mereka tu. Pungkak tu masuk. Nabi Musa kata, jom kita perang. Kemudian kata Bani Israel, wahai Musa, engkau pergilah engkau dengan Tuhanmu perang. Menang, kami pergi. Tu. Tak bagi tangkap ikan pada hari Sabtu, tangkap. Ni umat Nabi Musa. Allah bagi al-manna wa salwa. Mereka minta bawang putih, bawang merah. Orang bagi makanan daripada syurga. Nak yang tu. Ni kurang ajar umat Nabi Musa terhadap Nabi Musa. Selamat dah daripada Fir'aun. Itu pun masih lagi membangkang terhadap perintah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ni cukup sabar. Kita tengok macam mana cara Nabi Musa berdialog dengan Allah, nanti kita akan tengok. Baik, terus persinggahan ketiga. Gunung Tursina, tempat munajat Nabi Musa AS. فانطلق البراق يهوي به ثم قال له جبريل انزل فصلي ففعل ثم ركب قال له أتدري أين صليت قال لا قال صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى. Maka berangkatlah burak dengan laju sekali membawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril alaihi salam memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunlah pula di sini dan lakukanlah sembahyang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melaksanakannya dengan sempurna dan kembali mengendarai burak. Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, tahukah engkau di tempat manakah engkau sembahyang tadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, saya tidak tahu wahai Jibril. Jibril AS berkata, tadi engkau telah sembahyang di Gunung Tursina dan di sanalah Allah SWT telah berdialog dengan Nabi Musa AS. Boleh dibaca Turisaina atau Turisina atau Turisinin. Boleh baca macam-macam. Ini Gunung Tursina, tempat Allah bermunajat dengan Nabi Musa alaihi salam. Kalau kita bahas pasal Nabi Musa ni, tak habis malam ni, cerita dia panjang. Jadi antara yang menyebab Isra dan Mi'raj ini jadi panjang, antaranya adalah pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi-Nabi terdahulu. Baik, terus persinggahan yang keempat. Kota Baitul Lahm, tempat kelahiran Nabi Isa AS. Summa balagha ardan fabadat lahu qusur syami faqala lahu Jibrilu inzil fasalli fafa'ala thumma rakiba فانطلق البراق يهوي به فقال أتدري أين صليت قال لا قال صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى بن مريم. Kemudian sampailah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu bumi. Di sana kelihatan istana-istana megah, iaitu panggung teater kota Syam. Jibril memerintahkan kepada Nabi seraya berkata, turunlah engkau dan sembahyanglah. Nabi melaksanakan perintah Jibril, kemudian kembali menaiki burak. Maka bergerak pantaslah burak meninggalkan tempat itu. Lalu Jibril AS berkata, tahukah engkau di manakah tadi engkau sembahyang? Nabi SAW berkata, saya tidak tahu. Jibril AS berkata, engkau telah sembahyang di kota Bait Lahm. Di situ tempat kelahiran Nabi Isa bin Maryam AS. Jadi tempat kelahiran Nabi Isa bin Maryam. Jadi nama dia Baitul Lahm, sekitar 40 kilo dari Baitul Maqdis. Jadi Baitul Lahm ni di Palestin, daripada Baitul Maqdis lebih kurang 40 km. Baik.
keempat persinggahan ni, Nabi berhenti di 4 tempat ini. Keempat persinggahan ni nak menunjukkan isyarat pada kita bahawa para nabi ini bersatu semuanya. Para nabi ini membawa risalah yang sama, risalah tauhid yang sama. Ini juga sebagai persediaan untuk Nabi SAW, sebab Nabi akan berhijrah ke Madinah, Nabi akan jumpa dengan golongan Yahudi, Nabi akan jumpa dengan golongan Nasrani. Baik, 2 tahun lagi lepas tu kan, peristiwa tu kan, Nabi hijrah ke Madinah. Tak lama lepas tu, lepas Isra dan Mi'raj, Nabi hijrah ke Madinah. Jadi maksudnya semua kita maksudnya Nabi nak bagi tahu kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kita ini agama samawi. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca orang-orang Yahudi baca kitab kitab Injil, kitab Taurat. Orang Nasrani baca kitab Injil. Mereka akan beriman kepada Allah. Mereka akan membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang ori lah. Tak ori lain lah, depa ubah lah. Ini kitab yang ori. Al-Quran tak dapat depa ubah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dihafaz. Mudah Al-Quran untuk dihafaz. Adik-adik menghafal Al-Quran. Tapi itulah dia kena semangat. Dia boleh bagi syafaat nanti pada 30 orang ahli keluarga dia, guru-guru dia, sahabat dia boleh bagi. 30 orang. Orang yang hafal Quran boleh bagi syafaat. Tapi hafal Al-Quran kena betul-betul lah. Bukan hafal Al-Quran balik-balik rumah lupa. Tak kira tu. Dosa ada. Sebab tu hafal Al-Quran bagi ingat betul-betul. Fardu ain bagi kemah. Nak jadi imam bukan setakat hafal Al-Quran, tahu cara-cara jadi imam. Jangan jadi imam hafal Al-Quran lah. Najis mughalladzah, mukhaffafah, mutawassithah pun tak tahu. Najis mughalladzah tu apa dia? Tak tahu aku. Najis anjing dan babi. Tu memang najis. Lah ibarat najis mughalladzah lah tu. Takkan tak tahu yang tu kan. Ini memalukan lah kalau tak tahu yang tu. Baik. Jadi Nabi solat di tempat ini, persinggahan yang terakhir sebelum Nabi sampai ke kota Palestin. Sebelum Nabi sampai ke Masjidil Aqsa. Baik. Nabi diganggu jin Ifrit. رقيه جبريل sangat ampuh. وبينما هو يسير على البراق إذ رأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار كلما التفت رآه فقال له جبريل ألا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لي فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى فقال جبريل قل أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن فانكب لفيه وطفئت شعلته. Dan tak kala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan mengendarai burak, tiba-tiba Nabi terpadang jin Ifrit yang mengejar Nabi sambil membawa obor api. Setiap kali Nabi menoleh ke belakang, maka baginda dapat melihatnya, iaitu dengan nampak garang mukanya. Maka malaikat Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mahukah kamu saya ajarkan beberapa kalimat doa pendinding yang mujarab? Apabila kamu membacanya akan sirna dan terpadam obor apinya, dan jin itu akan jatuh tersungkur, iaitu mati." Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ajarkanlah daku doa itu." Jibril berkata, "Bacalah." Baca terjemah tu. Artinya, aku berlindung dengan zat Allah yang maha mulia dan dengan kalimat Allah yang sempurna yang tidak mampu menandingi kalimat itu oleh orang yang baik dan tidak juga orang yang jahat. Baik. Jadi ini cabaran kita dalam beribadah. Dalam beribadah ada cabaran dia. Rajin, niat rajin tu. Kalau pergi mahad tahfiz nanti lepas cuti ni, aku berazam akan rajin. Setiap hari aku akan hafal satu muka surat. Azam tu. Umat Nabi Muhammad ini niat baik itu dapat pahala dah. Tapi jangan niat saja lepas tu.
Lepas ni duk niat tiap hari. Aku niat sekejap lagi nak bangun tahajud. No, tak bangun pun. Oh, ustaz kata dapat pahala dah. Hak tu memperguna dalil ni. Mentang-mentang boleh buat yang tu, tak ada perkembangan. Baik. Jadi kita niat dalam benda baik. Kita berazam nak buat benda baik. Cubaan dia berat. Jadi ini jin nak menggoda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca kitab Talbis Iblis menceritakan bermacam-macam cara iblis menggoda manusia, macam-macam. Melalui urat darah lah, macam-macam. Sampai pada satu tahap kita dapat tolak rayuan dia. Kita boleh juga buat amal ibadah. Dia akan bisikkan dalam diri kita, tengok, engkau buat ibadah rajin. Engkau sekarang wali Allah. Dia tanam yang tu pula. Wali. Tu. Jadi timbul macam tu pula. Dia tu iblis, dia goda macam tu. Baik. Jadi ajarkanlah aku. Malaikat Jibril tanya, maukah? Dipanggil dengan doa ini, dipanggil dengan ruqyah Jibril. Ruqyah Jibril. Maukah aku ajarkan doa tu? Doa pendinding. Kalau engkau baca, wahai Rasulullah, jin tadi akan sirna dan terpadam obor apinya dan dia akan tersungkur mati. Nabi kata, ajarkan aku doa itu. Malaikat Jibril pun berkata, bacalah. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna barru wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Aku berlindung dengan zat Allah yang maha mulia dan dengan kalimat Allah yang sempurna yang tidak mampu menandingi kalimat itu oleh orang yang baik. Pasal apa sebut orang yang baik? Orang baik ini kadang-kadang dia tak sengaja buat benda tu. Macam doa orang yang soleh. Contoh mudah. Dia buat hospital swasta. Dia panggil lah tok guru mai baca doa, panggil pelajar-pelajar pondok baca, buat khatam Quran, tahlil apa semua. Baca doa lah. Doa supaya hospital ni maju. Hospital ni maju, berkembang. Doa tu nampak baik. Tapi masuk dalam dia hospital nak berkembang, dia kena apa? Kena banyak pesakit. Dia kena banyak pesakit baru berkembang. Orang tak ada orang sakit. Macam mana nak, siapa nak pergi duduk hospital tu nak bayar bil apa semua tu? Jadi masuk dalam doa tadi tu. Kita minta dengan ruqyah Jibril ni, kita tak mau doa yang macam tu. Walaupun memang orang yang soleh tadi, wali Allah tadi, ulama tadi, dia tak niat pun nak doa orang macam tu. Dia tak sengaja. Jadi kita minta yang tu. Dihindari daripada doa-doa semacam itu. Dan tidak juga orang yang jahat. Orang jahat kita tahulah. Aku berlindung dari kejahatan yang turun dari langit dan dari kejahatan yang naik kepadanya. Maksudnya yang naik kepadanya daripada bawah ni naik ke atas. Aku berlindung dari apa saja kejahatan yang ada di dalam perut bumi dan kejahatan yang keluar daripadanya. Contoh apa yang keluar daripada bumi. Contoh apa? Daging lembu. Daging lembu kan orang kata ada protein apa semua lah, gizi bagus apa semua. Daging kambing lah bagus lah bagi panas badan lah, pengantin baru. Abang pengantin baru makan daging kambing. Makan daging ayam lah. Tahu tempe habis. Pondok Ustaz Khairul tahu tempe. Barai semua pelajar. Jadi daging tu ada gizi, ada protein, vitamin apa semua tu. Tapi untuk orang yang darah tinggi, tak boleh banyak-banyak. Jadi yang tu. Kita doa yang tu. Daripada macam tu juga. Contoh angin yang kuat. Angin kuat tu dia bawa benih. Benih apa ni, bunga pokok betina ni pergi, pokok jantan pergi ke pokok betina macam mana kak kahwin tu lah. Orang panggil apa tu? Mengawan haiwan lah. Yang tu lah pembenihan. Pendebungaan tu dia bahasa.
Terima kasih. Jadi pendebungaan tu melalui angin yang kuat. Tapi kita kalau demam, kena angin tu, jadi lain lah. Malam-malam kita piduk, angin kuat macam tu, tak elok untuk kesihatan. Kita minta dijauhkan daripada perkara-perkara semacam ini. Memang baik, tujuan Allah ciptakan tu semua baik. Tapi kita minta yang mudarat, kita tak mau. Baik. Dan dari fitnah yang ada pada waktu malam dan yang ada pada waktu siang, dan dari kejahatan-kejahatan yang muncul di waktu malam dan juga di waktu siang, melainkan sesuatu yang datang membawa kebaikan, duhai zat yang maha pemurah. Gula bagus untuk orang yang tak ada gula pun tak elok. Tapi kalau banyak sangat, siap lah. Banyak sangat, potong kaki. Jadi kita tak mau yang tu. Kita nak yang manfaat saja, yang mudarat kita tak mau. Itu kita minta pada Allah. Setelah Nabi selesai membaca doa itu, maka jatuh tersungkullah jin ifrit tadi menyembah bumi. Menyembah bumi. Sekali adik-adik jangan menyembah bumi. Jin ifrit sembah bumi ya. Bukan. Jatuh sembam tu. Sembam. Macam kita naik-naik motor, tengok orang ngemak rempit tu. Sekali saya cium tak. Takkan dia nak pergi cium tak saja-saja. Itu bahasa dia tu. Dengar qasidah sedap sikit. Menangkap qasidah ni. Ada hak jenis lori, tangkap. Apa? Jam ni. Ni jam. Menyembah bumi dalam keadaan tidak bernyawa lagi dan terpadamlah obor apinya itu. Kita rehat sekejap. InsyaAllah kita akan sambung lagi lepas ni insyaAllah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.